Salam sejahtera, nama saya Liu Zemei. Saya merupakan pelajar tahun 1 dari Program Ekonomi Kewangan, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakanan daripada Universiti Malaysia Sabah. Dalam video ini, saya ingin membincangkan tentang tema konflik. Saya juga akan berkongsi mengenai pandangan dan pengalaman berkaitan dengan ini. Mula-mula, apakah yang dimaksudkan dengan konflik? Konflik merujuk kepada perselisihan atau pertentangan antara individu, idea, kepentingan dan lain-lain. Dalam organisasi, masalah konflik memang tidak dapat dielakkan dan sering berlaku. Hal ini dikatakan demikian kerana perbezaan atau perjanggahan pendapatan antara individu berkaitan dengan sesuatu maklumat atau tujuan. Pemikiran setiap orang adalah berbeza-beza. Dalam satu perbincangan atau apa-apa situasi, jika mempunyai kelainan pandangan, maka kemungkinan konflik berlaku. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masalah konflik berlaku dalam organisasi. Komunikasi yang buruk merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan masalah ini berlaku. Sesuatu komunikasi yang buruk akan menyebabkan kekurangan maklumat berlaku. Maklumat atau arahan yang diberikan oleh pihak atasan kepada pihak bawahan tidak dapat disampaikan dengan jelas dan tepat. Ini menyebabkan kerja yang dijalankan atau dilakukan oleh pihak bawahan berlainan dengan tujuan pihak atasan. Selain itu, ketidakadilan juga merupakan faktor yang akan menyebabkan masalah konflik berlaku. Apabila seseorang merasakan diri sendiri dilayan secara tidak adil, dia akan mewujudkan rasa kecewa, marah dan pelbagai emosi yang negatif. Akhirnya, orang ini akan hilang motivasi untuk melakukan kerjanya dan menyebabkan prestasi kerja menurun. Contoh ketidakadilan adalah pengagihan bonus. Jika seseorang pekerja yang tidak bertanggungjawab ke atas tugasannya tetapi mendapat bonus yang lebih tinggi daripada pekerja yang bertanggungjawab ke atas tugasannya, maka konflik akibat ketidakadilan akan berlaku. Ini akan menjadi konflik dalam kalangan pekerja disebabkan ketidakpuasan. Pekerja akan merasai sumbangan yang diberikan tidak dihargai oleh pihak pengurusan organisasi. Jika konflik diabaikan, akan memberi kesan negatif kepada organisasi. Kesan negatif yang paling serius adalah produktiviti organisasi akan menurun. Pekerja yang berada dalam konflik tidak akan menunjukkan prestasi yang cemerlang. Hal ini disebabkan semangat dan motivasi pekerja berkurang. Kehilangan semangat dan motivasi akan menyebabkan produktiviti bagi pekerja yang berkonflik turun. Akhirnya, keseluruhan produktiviti organisasi akan menurun dan keuntungan organisasi juga akan terjejas. Selain itu, kadar berhenti kerja organisasi juga akan meningkat. Pekerja yang terlibat dalam konflik selalunya berasa tertekan. Tekanan yang terlalu berat akan menyebabkan keletihan mental. Pekerja akan mencari pekerjaan yang baharu atau lain dan memutuskan untuk meletakkan jawatan walaupun jawatannya dalam organisasi itu tinggi. Situasi ini akan merugikan organisasi kerana pihak pengurusan perlu melantik lagi pekerja baharu. Ini memerlukan pelaburan masa dan sejumlah wang yang banyak serta melibatkan kos yang tinggi. Kadar berhenti kerja yang tinggi dalam organisasi akan mewujudkan banyak kesan selain daripada masa dan kos. Dari perspektif yang berbeza,
Konflik juga memberi manfaat kepada organisasi, iaitu konflik yang menyokong maklumat organisasi dan memperbagi tahap pencapaian organisasi. Konflik ini menjadi sumber perubahan yang progresif kepada organisasi. Konflik yang sehat boleh mencetuskan perbincangan dan idea baharu yang membawa kepada penyelesaian kreatif dan inovatif. Pihak pengurusan organisasi boleh menghasilkan sesuatu penyelesaian yang mendapat persetujuan daripada pihak yang berkonflik. Dengan ini, konflik boleh diselesaikan dan prestasi kerja dapat ditingkatkan. Konflik yang sehat boleh mencetuskan perbincangan dan idea baharu yang membawa kepada penyelesaian kreatif. Ini boleh menyokong dalam pembangunan organisasi. Untuk mengatasi masalah konflik dalam organisasi, berkomunikasi secara terbuka merupakan cara yang paling berkesan dalam menyelesaikan masalah ini. Konflik berlaku disebabkan oleh komunikasi yang tidak cekap dan berkesan atau komunikasi yang buruk. Kesalahfahaman atau kekurangan maklumat selalu berlaku dalam pihak yang berkonflik. Hal ini disebabkan komunikasi mereka tidak jelas atau mungkin kurang jelas antara semasa mereka menyampaikan pandangan mereka. Komunikasi secara terbuka boleh membantu pihak yang berkonflik memahami perspektif dan kepentingan masing-masing. Mereka boleh memberikan pandangan tanpa rasa takut atau tekanan semasa jika komunikasi secara terbuka. Dalam pengalaman saya, masalah konflik berlaku semasa saya bekerja, semasa cuti sekolah saya. Hal ini disebabkan komunikasi yang lemah dalam sesuatu perbincangan menyebabkan kesalahfahaman berlaku disebabkan pendapatan yang berbeza-beza antara saya dengan pekerja lain. Perkara ini memang membawa kesan negatif kepada kehidupan saya. Dalam masa itu, saya memang rasa tertekan dan takut pergi kerja sebab saya terlibat dalam konflik itu. Saya rasa saya tidak dihargai atau dihormati oleh mereka. Ini sudah mempengaruhi kecakapan kerja saya. Kerja saya tidak dapat siapkan dalam masa yang ditetapkan. Lepas tu banyak kerja saya ditangguhkan atau berlaku kesilapan. Semua ini disebabkan oleh saya kehilangan motivasi. Mental saya diganggu sudah. Setiap hari saya rasa penat semasa bekerja atau balik bekerja. Emosi saya juga tidak stabil. Kadang-kadang marah, kadang-kadang diam-diam sahaja. Akhirnya saya memutuskan untuk meletakkan jawatan dan mencari pekerjaan yang baharu. Lepas saya tukar kerja kan, tekanan saya sudah diselesaikan. Lepas tu saya tidak akan rasa takut untuk pergi kerja sudah. Kesimpulannya, konflik merupakan sebahagian daripada proses kehidupan kita. Kita tidak dapat elakkan atau melarikan diri daripada berhadapan dengan isu konflik dalam kehidupan kita. Kita hanya boleh mencari penyelesaian yang cekap dan berkesan untuk menyelesaikan masalah konflik yang dihadapi oleh kita. Kita haruslah jujur dan terbuka dalam penyelesaian konflik supaya masalah ini tidak menjejaskan kehidupan atau kerja kita. Ini juga boleh membantu organisasi menjadi sesuatu perniagaan yang cemerlang dan maju kerana konflik boleh diselesaikan dengan secepat mungkin. Jika sebuah organisasi boleh menyelesaikan konflik dengan secepat mungkin, maka prestasi kerja daripada pekerjanya akan meningkat, tidak akan dipengaruhi.
Penyelesaian konflik ini bergantung kepada kecekapan pihak pengurusan. Macam mana mereka boleh selesaikan konflik ini dalam organisasi dengan cara yang cekap dan berkesan, lepas tu boleh mendapat persetujuan daripada semua orang. Ini sahaja dalam video saya. Sekian, terima kasih.